Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para penonton setia di Next Step Malaysia. Yang bersama kami pada ketika ini, terima kasih kerana memilih kami sebagai teman siaran anda, dan sekarang ini kita berada dalam rancangan Berani Jawab. Dan sekali lagi, atas permintaan ramai, kalau kita lihat sebelum ini kita bersama dengan figura ini, kita mendapat tontonan yang antara yang tertinggi. Jadi sekali lagi atas permintaan ramai, kita bawakan sekali lagi Saudara Hisamuddin Bakar yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Ilham Center. Assalamualaikum, Saudara Hisam. Waalaikumsalam, Zawadi. Sihat lah? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Baik, minggu ini kita lebih rasa ingin bersoal jawab dengan Saudara Hisam ini tentang isu rakyat. Maksud saya di sini adalah saya sekarang ini mewakili rakyat. Mewakili rakyat. Next Step mewakili rakyat. Luahan hati mereka tentang isu KWSP. Sekarang ini dia telah menjadi buah mulut rakyat Malaysia. Ramai di antara mereka yang sangat tertekan dengan desakan hidup dan sebagainya. Jadi mereka menuntut supaya permintaan mereka didengari oleh pihak kerajaan pada ketika ini. Malah kalau kita lihat ahli-ahli parlimen juga ada di antara mereka yang sudah pun cuba mengutarakan isu ini, tapi seolah-olah dilihat, maaf kalau saya gunakan istilah, tidak dipedulikan oleh kerajaan perpaduan pada ketika ini. Sedikit sebanyak ia memberi impak dalam kasih sayang rakyat kepada kerajaan perpaduan pada sekarang ini. Untuk pertamanya, apa yang Saudara Hisam nak katakan tentang isu KWSP ini? Silakan. Baik, terima kasih Zawadi dan juga segmen Berani Jawab ini yang dikelolakan oleh Next Step. Pertama sekali ialah kita melihat respon rakyat yang menuntut untuk mereka mengeluarkan wang simpanan mereka sendiri, iaitu KWSP, ketika pasar di bawah kerajaan perpaduan ini. Kita kena faham kenapa tuntutan itu berlaku. Pada hemat saya, tuntutan ini berlaku kerana di bawah dalam peralihan kerajaan beralih kepada kerajaan perpaduan ini, tidak ada satu polisi yang berkaitan dengan ekonomi yang konstruktif dan juga jelas. Dan akhirnya rakyat ini masih lagi terbeban untuk mereka ini menampung kehidupan mereka dengan, boleh dikatakan istilahnya last kopek lah. Last kopek itu mereka nak mungkin boleh bertahan sebulan 2 bulan dengan pengeluaran duit simpanan mereka. Jadi kenapa keadaan ini berlaku? Kerana mereka tidak ada lagi bantuan dari segi kerajaan, dan malahan tuntutan mereka ini terus ditepis begitu sahaja kerana jawapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan tidak lagi menggalakkan untuk pengeluaran kali ini kerana kerajaan tahu berdasarkan data yang dimiliki oleh KWSP bahawa mereka yang berada dalam tahap simpanan itu adalah tahap simpanan yang rendah. Jadi kalau dibenarkan pengeluaran itu, sudah tentu mereka tidak ada lagi simpanan hari tua. Jadi pada rakyat sebenarnya mereka tidak timbul lagi hari tua ke bagaimana pensionnya, tetapi mereka menuntut sekarang kerana mereka tidak ada imbuhan lain ataupun pendapatan lain yang mereka harapkan kecuali dengan bantuan simpanan mereka itu. Jadi aspirasi ini ataupun hasrat ini sebenarnya bagi pihak kerajaan sewajarnya meneliti dan juga membuat tinjauan ataupun membuat kajian mengapa suara ini timbul, iaitu rakyat memang mendesak juga pengeluaran, sedangkan sudah 4 kali pengeluaran dilakukan. Dan bagi saya yang ruang yang diberikan terakhir ialah di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, yang membenarkan pengeluaran khas KWSP, yang boleh saya katakan itu mungkin adalah pengeluaran terakhir, tetapi kenapa berlaku lagi tuntutan dan juga permintaan daripada rakyat untuk mereka keluar? Sudah tentu ini adalah dalam keadaan sangat terdesak. Itu saya komen saya. Baik. Saudara Hisam, kalau kita lihat ketika Anwar Ibrahim menjadi pembangkang, kalau kita lihat pada ketika itu, beliau di antara juga yang bersuara dan mendesak kerajaan pada ketika itu untuk memberikan pengeluaran KWSP kepada rakyat Malaysia. Adakah itu dilihat sebagai satu langkah populariti politik semata-mata pada ketika itu? Kerana apabila rakyat melihat bahawa apabila menjadi kerajaan, Anwar tidak berbuat demikian, apatah lagi beliau merupakan seorang Perdana Menteri Keuangan. Pandangan Saudara Hisam? Saya rasa perspektif pembangkang dengan perspektif sudah menjadi kerajaan ini sudah ada perbezaan. Kerana ketika menjadi blok kerajaan ini, blok pembangkang ketika itu ialah perspektif sudah tentulah akan bersuara bagi pihak
rakyat terbanyak Ya. untuk meraih tumpuan, untuk meraih pandangan rakyat, untuk difokuskan kepada beliau ketika itu ataupun menjadi tokoh yang mendapat perhatian memperjuangkan hak rakyat tetapi apabila sudah menjadi kerajaan, perspektifnya sudah berbeza. Kalau kita lihat nada-nada daripada menteri-menteri sekarang ini pun sudah berbeza dengan nada ketika mereka menjadi pembangkang dahulu. Kerana apa? Kerana mereka berdepan dengan data ataupun berdepan dengan struktur kementerian yang bagi saya mempunyai apa yang dikatakan bidang kuasa, punca kuasa, kemudian data-data yang melibatkan mungkin data yang lebih menyeluruh yang menyebabkan pandangan populis ketika mereka jadi pembangkang tidak lagi boleh dikemukakan, malahkan mungkin pandangan mereka itu akan dipatahkan oleh data-data yang dimiliki oleh kerajaan. Jadi dalam keadaan perspektif begini sebenarnya rakyat masih lagi tidak tahu sebenarnya secara jelas dan tuntas kenapa jadi begini. Mereka ialah terdedah dengan data yang dibentangkan oleh pegawai-pegawai kerajaan, tetapi bagi rakyat sebenarnya, rakyat meraih, mereka tidak tahu bagaimana keadaan itu. Sebab itu saya menyatakan tadi, kerajaan perlu memberikan penjelasan yang jelas. Yang kemudian yang kedua ialah perlunya ada kajian, perlu adakan pertemuan dengan wakil-wakil yang boleh mewakili suara rakyat ini untuk kita menyelami kenapa berlakunya keadaan sebegini. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih Saudara Hisam. Baik, apabila bercakap tentang pandangan rakyat, maaf kalau saya mengeluarkan satu fakta. Apabila kita melihat komen-komen di ruangan Facebook dan sebagainya, pada ketika ini terfikir juga ada benarnya kata-kata rakyat. Suatu ketika dahulu kita mula-mula menghadapi pandemik COVID-19 di mana Muhyiddin Yassin memberikan bantuan, kemudian dibenarkan keluar iCitra dan sebagainya. Ketika itu Saudara Hisam, terdengar kata-kata rakyat mengatakan bahawa kalau sekiranya ketika itu kita masih lagi berada di bawah kerajaan PH, pada ketika itu tidak mungkin Kabinet SP dapat dikeluarkan ketika rakyat menderita COVID-19 pada ketika itu. Sejauh mana persetujuan Saudara Hisam tentang isu dan juga kata-kata rakyat ini? Saya melihat keadaan ini adalah bagi saya lah yang berlaku sekarang ini ialah rakyat lapar. Politik perut rakyat belum lagi terbela. Setuju. Sebab saya yakin kalaulah politik perut rakyat ini terbela, mana mungkin mereka akan menyuarakan untuk mengeluarkan pengeluaran wang mereka sendiri. Jadi bagi saya ini sebenarnya yang perlu dihayati oleh pemimpin kerajaan sekarang ini, yang mana mereka perlu mengemukakan pelan keluar ataupun jalan keluar yang optiknya nampak tangible, bagi rakyat nampak jalan keluarnya. Baik, apabila Perdana Menteri mengatakan bahawa tidak lagi dibenarkan pengeluaran kerana dia tahu kalau dibenarkan pengeluaran maksudnya memang akaun simpanan memang tidak akan ada lagi baki di dalam kumpulan wang simpanan ketika pencen nanti. Tetapi sebenarnya rakyat nak tahu macam mana mereka boleh mendapat pendapatan ataupun bagaimana ekonomi mereka lebih baik. Jadi saya melihat kenapa ketika Tan Sri Muhyiddin lebih popular ketika itu ialah keberanian untuk memberikan bantuan. Kita tahu ketika itu PKP ketika kita terkurung dengan pandemik ini, kerajaan memang menyalurkan bantuan. Walaupun ketika itu adalah suasana berbeza dan kita meletakkan sekiranya Pakatan Harapan berada di situ, saya mungkin melihat pandangan yang berbeza. Pakatan Harapan juga terpaksa menyalurkan bantuan kerana ketika itu adalah sangat menekan. Critical. Dan kita lihat mana-mana negara pun waimah negara maju pun mereka terpaksa mengorbankan kewangan mereka untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Jadi dalam konteks ini bagi saya mengambil pendirian bahawa mungkin Pakatan Harapan juga bertindak yang sama, tetapi kenyataan yang keluar tadi adalah kerana kekecewaan rakyat yang menuntut KWSP mereka dibenarkan tetapi kerajaan tak benarkan. Jadi mereka menemplak kerajaan ini. Mungkinlah kalau ketika PKP pun Pakatan Harapan tetap bertegas kerana tidak mendengar nadi nurani ataupun tuntutan mereka. Itu saya punya. Tertarik saya dengan apa yang Saudara Hisam katakan, politik perut rakyat terbela. Okey, bila bercakap tentang itu, kita menggunakan kerajaan perpaduan, menggunakan pelbagai gagasan, Malaysia Madani, negara madani, rahmah dan sebagainya, pelbagai istilah. Ramai mula mengatakan bahawa
kerajaan perpaduan mula menunggang istilah-istilah sedemikian untuk meraih hati rakyat, tetapi dilihat tidak praktikal apabila kabinet SP langsung tidak dipedulikan. Malah ada yang mula mengatakan bahawa Perdana Menteri ke-10 merupakan Perdana Menteri yang kedekut. Itu merupakan sesuatu yang saya rasa sepatutnya menjadi tamparan hebat kepada kerajaan pada ketika ini. Pandangan daripada Tuan Hisom? Ya, tanpa mengenepikan polisi yang turun kepada rakyat sekarang ini, tetapi dalam konteks yang berbeza dengan tuntutan rakyat. Contohnya menu rahmah. Saya boleh memberikan pujian, itu antara yang boleh dikatakan diterima baik ketika ini dengan memperkenalkan makanan mampu milik lah, yang mampu dibeli oleh rakyat Marahin dengan harga RM5 ke bawah. Jadi itu salah satu inisiatif, tetapi sebenarnya yang menjadi pokok tumpuannya yang kita bincangkan politik rakyat tadi ataupun politik perut rakyat tadi ialah kos sara hidup yang menghakis kewangan rakyat secara bulanan dalam aspek perbelanjaan mereka yang melibatkan kos sara hidup mereka. Kos sara hidup kita tahu banyak melibatkan makanan, yang melibatkan pengangkutan mereka, yang melibatkan kesihatan mereka. Jadi banyak komponen yang dimasukkan di dalam aspek yang menyebabkan kos sara hidup rakyat terganggu. Jadi saya hairannya ialah kenapa kerajaan masa ketika itu, saya ingat lagi ketika Perdana Menteri baru mengangkat sumpah, tidak lama kemudian beliau terus mempengusikan satu mesyuarat khas kos sara hidup negara. Jadi tetapi selepas itu tidak dengar lagi perbincangan tentang kos sara hidup, seakan-akan terbeban kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup, kerana kos sara hidup itu dipaku kepada nama kementerian berkenaan. Tetapi dalam tanggungjawab sebagai kerajaan secara keseluruhannya, Perdana Menteri perlu serius memberikan penumpuan terhadap tindakan untuk menangani kos sara hidup, kerana kita tahu kos sara hidup inilah yang memakan banyak daripada perbelanjaan bulanan rakyat. Jadi akhirnya rakyat yang tak nampak jalan lagi bagaimana mereka boleh cover pendapatannya, akhirnya mereka menuntut untuk mengeluarkan wang mereka sendiri, tetapi kerajaan menafikan sebegitu saja. Jadi bagi saya kena ada ruang untuk kerajaan untuk memberikan penerangan yang baik kepada rakyat ketika ini. Baik, Saudara Hisom, apa yang saya perhatikan melalui kajian dan juga research yang kami lakukan di sini, kami lihat bahawa apabila pakar-pakar ekonomi ataupun mereka yang terberlantik oleh pihak kerajaan untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan tentang bagaimana impak buruk pesara apabila mereka berada di usia tua dengan simpanan yang tak ada yang mengatakan bahawa 68 sen sehari untuk belanja dan sebagainya, saya lihat berita tersebut tidak mendapat perkongsian pun daripada rakyat. Okey, ini menunjukkan bahawa mereka yang berada di luar sana tidak memikirkan tentang apa yang akan berlaku pada 20 tahun, 30 tahun akan datang, tapi mereka lebih melihat kepada sekarang ini. Bayangkan sekarang ini kalau kita lihat, mereka nak menghadapi Ramadan, mereka nak menghadapi sekolah yang baru dibuka untuk anak yang ramai, mereka juga akan menghadapi hari raya dalam masa yang sekaligus. Ia merupakan satu beban yang cukup besar untuk mereka yang punya anak ramai dan sebagainya, dan mereka mengatakan bahawa sebab mereka menganggap itu adalah duit mereka. Kerajaan tidak mengeluarkan duit pun untuk membantu mereka dari segi SP ini. Pendapat Tuan Hisom? Silakan. Ya, sebab itu saya melihat perkara ini adalah terkait dengan keperluan rakyat. Keperluan rakyat ni kita tahu bermusim. Dan musim ini ialah kita tahu bahawa selepas ini akan dibuka sesi persekolahan yang baru yang menuntut persalinan baju anak sekolah, keperluan yuran dan sebagainya yang diperlukan oleh rakyat. Pertama. Kemudian kita akan berdepan juga dengan bulan Ramadan. Seperti mana yang Zawazi sebut tadi. Nak berdepan lagi dengan raya. Jadi adalah ini menuntut kepada perbelanjaan yang besar daripada ketua isi rumah misalnya contoh. Kalau saya sebagai bapa, sudah tentulah kalau ada 3 orang anak yang terbeban di bawah saya. Jadi sekurang-kurangnya untuk perbelanjaan sekolah dah 3,000 lebih kurang ataupun 2,000 lebih untuk perbelanjaan ke semua keperluan mereka untuk masuk sekolah. Itu belum lagi berdepan dengan bulan puasa nanti. Jadi sebagai ketua keluarga, sudah tentulah kalau saya tidak ada pendapatan yang tetap dan sebagainya, sudah tentu yang saya nampak ialah simpanan saya sendiri.
untuk saya keluarkan. Tetapi dalam keadaan ini, sebab itu kita bincangkan kenapa perkara ini tidak di-highlightkan sebagai contoh. Jadi ada pandangan menyatakan bahawa pengeluaran ini perlu disyaratkan. Maksudnya ada cadangan daripada itu, disyaratkan pengeluarannya mereka itu. Syarat tak syarat, sebab itu sekarang ni bagi rakyat sekarang ni mereka nak keluarkan saja duit dia. Kalau diletakkan syarat sekalipun, sudah tentu tidak akan memuaskan hati. Sebagai contoh, kalau simpanan di bawah 10,000, sudah tentu mereka ingin mengeluarkan semaksimum mungkin. Kalau syarat kerajaan letak boleh keluarkan mungkin berapa persen daripada pengeluarannya, itu pun masih lagi tidak memenuhi hasrat mereka. Jadi pokok pangkalnya sekarang ini ialah dalam konteks kerajaan, sebab tu, walaupun Perdana Menteri mengatakan bahawa kita tak akan benarkan tetapi akan mencari jalan untuk menampung kepulauan itu atau mencari mekanisme yang lain, tetapi rakyat belum nampak, saya sebut tadi, belum nampak secara optik dan juga tangible menyebabkan mereka nampak simpanan mereka juga untuk mereka keluarkan. Dan juga saya bersetuju tentang itu, tentang bajet 2023. Dia katakan ada berita gembira untuk rakyat, cara membantu dan sebagainya, mekanisme tertentu. Tetapi kalau kita lihat, kita bandingkan macam inilah, orang bujang yang mendapat bantuan RM100, okey, berbanding kalau dia dibenarkan untuk keluarkan KWSP RM10,000, okey, gandaannya itu 100 kali. Okey, di sini kita perlu ingat bahawa orang bujang, kalau kita lihat, dia bukan hanya untuk diri dia. Saya yakin zaman sekarang ramai orang yang prihatin untuk anak saudara sekolah, adik-beradik dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu inisiatif yang sepatutnya kerajaan pandang sebenarnya benda itu berlaku. Apa yang saya nak highlight kepada Tuan Hisom adalah apabila bajet tidak tahu biji butirnya lagi, okey, dan dikatakan bahawa 30 Mac baru habis persidangan, dan mungkin itu mengambil masa, di hujung itu baru tahu keputusannya dan sebagainya, dan mengambil proses untuk permohonan itu dan ini, berbanding dengan orang yang ketika itu telah pun memasuki bulan Ramadan, dan pastinya sudah pun ketika itu seminggu berpuasa, dan mereka ingin menghadapi hari raya, apatah lagi anak bersekolah pada 23 Mac nanti, ataupun 20 hari bulan start sekolah kalau di KL dan sebagainya. Jadi bila tak tahu biji butirnya, apabila janji diberikan oleh kerajaan kepada, saya rasa saya tak nampak itu relevan. Saya tak nampak itu dapat meredakan tekanan yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Saudara Hisom, bagaimana? Sebelum kita soalan terakhir. Kita tahu bahawa sebenarnya bajet sudah pun apa yang dikatakan di bentang awal kita sebelum pilihan raya umum yang lepas. Dan saya yakin kalau ada perubahan pun tidak banyak lari daripada perancangan awal, kerana bajet ini bukan dibuat oleh ahli politik, tetapi dirangka oleh pegawai kerajaan, telah meneliti data-data dan sebagainya, kecuali mungkin ada tuntutan daripada kerajaan baru ini ada memasuki beberapa elemen tumpuan yang perlu diberi tumpuan oleh dalam bajet. Tapi saya rasa pokok pangkalnya tidak akan banyak berlaku perubahan. Tapi kalau kita teliti kepada perincian bajet yang lepas pun sebenarnya tidaklah memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi sebab begini, dalam otak rakyat sekarang ini, seperti mana dibuat unjuran oleh pakar ekonomi, tahun 2023 2024 ini negara-negara tertentu mungkin akan masuk ke dalam zon kemelesetan ekonomi. Itu yang memberikan khabar buruk yang menakutkan. Jadi dengan keadaan begitu, sudah tentulah kemelesetan ekonomi akan menekan emosi dan juga psikologi. Walaupun pertukaran kerajaan sekarang ni kita nak nampak ialah polisi kerajaan ini ingin melencongkan, bagaimana strategi untuk melencongkan daripada negara terjebak di dalam kemelesetan ekonomi. Itu kalau boleh diberikan gambaran yang begitu meyakinkan, bagi saya itu melegakan. Kalau saya sebagai baik, yang keduanya ialah kategori. Kategori sekarang ni ada sebahagian pakar ekonomis menyatakan bahawa T20, M40 dan juga B40 sudah tidak relevan. Bagi saya bersetuju dengan pernyataan itu, kerana kita tahu bahawa dengan pandemik yang melanda, dengan apa yang berlaku dalam negara ini, sebenarnya susun ataupun struktur masyarakat berdasarkan pendapatan ini sudah berubah. Mungkin B40 tidak lagi B40, sudah melangkaui, kerana tuntutan daripada KWSP. Bagi saya ini adalah simbol ataupun tanda sebenarnya B40 ini sudah bertambah, kelompok ini peratusan ini sudah bertambah. Yang mana mungkin B40, M40 sudah pun termasuk dalam kategori, sebahagiannya sudah termasuk dalam kategori B40, yang mana mereka juga
adalah mereka yang sangat terkesan dengan impak dan juga dampak ekonomi ini. Jadi bagi saya, komen saya, Zawazi, memang ekonomi memang kita tak nampak lagi titik butirnya, tetapi nampaknya kerajaan kena menjelaskan dalam aspek itu dan boleh memberikan kelegaan kepada rakyat, harapan. Tuan Hisam, soalan terakhir daripada saya untuk menjawab minggu ini kepada Tuan Hisam lah. Pembangkang Perikatan Nasional sekarang ini sedang memenangi hati rakyat. Okey, apabila isu ini dimainkan oleh pembangkang, isu KWSP dikatakan isu, apabila isu membantu rakyat ini, dia dekat dengan rakyat. Okey, apabila walaupun kenyataan dikeluarkan oleh pembangkang itu merupakan sesuatu, orang kata apa, setakat bagi muka, setakat ingin menjaga hati, setakat ingin populariti politik, tetapi ia sangat memberi kesan. Saya dibimbang kalau sekiranya PRN untuk 6 buah negeri akan memberi impak yang besar kerana kegagalan kerajaan memenangi hati rakyat ini. Komen Tuan Hisam di situ? Saya nak komen dari sudut perspektif politik. Sebenarnya bagi saya memang akan memberikan kesan. Yang saya khawatirnya pandangan ini akan berlaku seperti mana kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan yang lepas. Kerana apa saya katakan komen sebegitu? Kerana begini, kerana suara yang dibawa oleh pembangkang sebenarnya ialah mereka mewakili suara rakyat ataupun suara segmen Melayu. Kerana kawasan yang dimenangi oleh pembangkang ini ialah mereka yang memenangi di kawasan ataupun parlimen yang diwakili oleh segmen Melayu. Jadi pengundi Melayu yang bersuara sekarang ini, yang bersuara mereka tertekan, mereka ingin mengeluarkan wang dan sebagainya. Manakala Pakatan Harapan ataupun komponen-komponen yang berada dalam kerajaan perpaduan ini, sebenarnya segmen yang mewakili suara Melayu itu sangat minoriti. Yang majoritinya ialah mereka yang memenangi kawasan parlimen di kawasan bandar dan juga sebara bandar. Jadi ahli parlimen yang balik ke kawasan mereka, terutamanya dari komponen kerajaan, mereka tidak merasai denyut nadi tekanan bagi ahli parlimen yang diwakili oleh pembangkang yang berada dalam segmen Melayu. Tekanan mereka itu sudah tentu tinggi dan mereka ini akan meluahkan apa yang mereka jumpa ataupun mereka yang disuarakan oleh rakyat yang diwakili oleh kawasan mereka. Jadi segmen ini adalah bertembung kerana Pakatan Harapan ataupun komponen kerajaan ini mereka berada dalam zon yang mungkin tidak sama tekanannya yang diwakili oleh segmen Melayu tadi, menyebabkan mereka tidak rasa ada urgensi ataupun ada rasa tekanan yang menyebabkan mereka perlu melayan suara-suara ini kerana bukan rakyat mereka bersuara sebegitu, kerana mereka mewakili kawasan bandar dan sebara bandar. Senario berbeza. Yang kita nak bincangkan sekarang ini ialah suara pembangkang. Saya yakin bahawa suara pembangkang ini ialah mereka mewakili segmen Melayu, dan kita tahu kerajaan sekarang ini berdepan dengan blok pembangkang yang kuat, iaitu Perikatan Nasional. Jadi perkara ini kalau tidak diberikan penyelesaian ataupun tidak dijawab dengan baik, sudah tentulah Pakatan Harapan dan juga kerajaan perpaduan ini akan gagal untuk menawan hati segmen Melayu terbanyak yang sudah memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Jadi kalau nak kata kita nak membuat unjuran ke depan, perkara ini akan berdepan dengan pilihan raya negeri 6 negeri nanti. Jadi sudah tentulah polisi yang dibuat, sikap kerajaan sekarang ni akan dinilai oleh 6 negeri, rakyat di 6 negeri nanti akan membuat keputusan untuk bagaimana mereka akan kekal sokongan kepada blok tertentu ataupun berlaku perubahan kepada kerajaan pada ketika ini. Jadi saya rasa saya nak ambil elemen itu, segmen dan juga pandangan perspektif pengundi yang diwakili oleh pembangkang sebenarnya mewakili suara orang Melayu. Ya, dan saya juga bersetuju dengan pendapat daripada Tuan Hisam tentang isu ini. Kata-kata terakhir Tuan Hisam kepada kerajaan perpaduan tentang isu KWSP, kata terakhir. Bagi saya, kerajaan perpaduan sekarang ini perlu membuka mata telinga mereka ini dengan lebih luas. Dan dengan tema rahmah mereka ini, rahmatan lil alamin, saya memegang kata-kata Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Rahmah ini sebenarnya bukan perkataan yang awang-awangan, tetapi dapat dirasai oleh rakyat. Rahmah itu dapat dirasai oleh rakyat. Jadi biarlah segala kenyataan, tindakan dasar dan sebagainya yang akan digubal, biarlah rahmah itu mendasari sampai kepada rakyat dan rakyat boleh rasa rahmah itu. Jadi dalam soal KWSP ini, menguruskan permintaan rakyat ini, bagi saya kalaulah nak
lencongkan kepada mekanisme yang lain melalui bajet nanti sudah tentu menuntut kerajaan untuk menguruskan perihal ini supaya melegakan hati rakyat, dan saya harapnya ialah perkara ini mampu untuk memberikan kelegaan kepada rakyat terbanyak bagi melencongkan negara kita daripada terjerumus dalam kemelesetan ekonomi, insyaAllah. Baik, itu dia para penonton diskusi kami bersama dengan saudara Hishamuddin Bakar yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Ilham Center untuk berani jawab pada minggu ini. Saya yakin ramai di antara anda yang telah pun mendapat jawapannya. Okey, dan kami harap kami juga mewakili anda untuk suara rakyat di bumi Malaysia ini. Kehendak anda kami suarakan, dan sama-sama jangan lupa untuk share rancangan ini kepada semua rakyat di Malaysia, dan semoga keluhan hati anda juga akan mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Terima kasih saudara Hishamuddin Bakar, terima kasih kerana sudah bersama dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih dan selamat maju jaya. Baik, itu saja untuk malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, jumpa lagi.